watching you, Tan Sri. Baik, silakan Pak Menteri. Silakan. Pedang. 4 hari pedang. Saya bantah keras sikap pembangkang keluar tak kala kita nak ucap tahniah kepada Agong. Kalau kita nak terima kasih kepada mantan Yang di-Pertuan Agong setelah akhir sidang, itu tak munasabah. Setelah dengar titah Tuanku pun tidak faham, ya, kerana dendam kesumat dan cemburu buta sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, hari ni aku nak berkongsi dendam kesumat, penyakit hati, penyakit jiwa yang ada di dalam ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional. So aku akan bawa hari ni ucapan Anwar Ibrahim ya. Ucapan dia yang dia menjawab di atas tindakan daripada ahli-ahli Parlimen Pembangkang. Sangat-sangat biadab, kurang hajar, memang sangat-sangat tidak menghargai pengorbanan Yang di-Pertuan Agong, mantan Yang di-Pertuan Agong untuk negara kita, untuk sepanjang pemerintahan mereka 33 bulan dan kerajaan hari ini dan kerajaan sebelum 33 bulan waktu zaman Mahathir Mohamad. Jadi asbab kesombongan, kehipokrikan, aku keluarlah bahasa pelik-pelik. Sebab terlalu rasa angkuh, terlalu rasa penyakit hati, penyakit jiwa, hanya Perdana Menteri nak minta space sikit ucapan kepada Yang di-Pertuan Agong. Kalau ucapan ni dibuat di akhir sidang Parlimen, tak masuk akal lah. Kalau boleh, ucapan ni memang sangat-sangat bagus. Ucapan penghargaan ataupun ucapan kebaikan, mendoakan kebaikan kepada Yang di-Pertuan Agong di waktu permulaan sidang Parlimen. Kita mendoakan kebaikan, kita mendoakan benda-benda yang baik di awal permulaan majlis kita. Tetapi kalau ikutkan, Anwar Ibrahim akan buat di waktu pagi. Tapi sebab dia ada hal, dia ada pertemuan antara Perdana Menteri negara lain, sebab itulah Anwar Ibrahim dia main masuk ke dalam Dewan Parlimen selepas pukul 2 petang dan dia pun bagi ucapan dia. Dan dia minta buat usul kepada Yang di-Pertua supaya bagi masa kepada Anwar Ibrahim berucap sekejap. Itu je pun. Tapi ya, betapa mereka ni memang betul-betul, pada akulah memang tak boleh pakai punya. Perikatan Nasional tak boleh pakai, teman-teman. Manusia yang ada di dalam Perikatan Nasional dan manusia yang ada di dalam Parti PAS, di dalam Parti Bersatu memang tak boleh pakai punya. Jadi jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pedang. 4 hari pedang. 4 hari. Terpulang. Remember, the world is watching. That's all. Baik, dengar. Dengar dulu. The world is watching you, Tan Sri. Baik, silakan Pak Menteri. Silakan. Silakan Tambun. Terima kasih Tan Sri. Okey. Sebut tarik Usul balik ayat tu. ini adalah usul Baik. tahniah Teman. kepada Pedang. 4 hari pedang. 4 hari. Silakan Tambun. Saya bantah keras sikap pembangkang keluar tak kala kita nak ucap tahniah kepada Agong dan kita nak rafat sembah tahniah dan terima kasih atas khidmat Yang di-Pertuan Agong yang lalu. Ya. Tidak ada kena-mengena sama sekali terhadap titah ucapan Tuanku Agong. Saya sepatutnya datang pagi tadi. Dari pagi tadi kita ada kunjungan rasmi daripada Perdana Menteri Kemboja, Hun Sanet. Sebab itu saya mohon kebenaran Yang di-Pertua supaya bentangkan jam 2.30. Sebab program dengan Perdana Menteri Kemboja selesai 1.45. Dan usul ini bukan usul yang mengikut perkara 14.1I dengan 14.1J. Ini mengambil kira apa yang kita anggap harus didahulukan. Kalau kita nak terima kasih kepada mantan Yang di-Pertuan Agong setelah akhir sidang, itu tak munasabah. Ya, setuju. Jadi sepatutnya dibuat pagi tadi. Saya setuju. Tapi untuk pembangkang bantah ini menunjukkan sikap yang tidak sopan, tidak menghormati institusi Yang di-Pertuan Agong. Ya. Mereka boleh bantah proses, ya, tetapi kita pertahankan proses dan Yang di-Pertua telah buat keputusan. Ya. Inilah masalah dalam negara kita ini. Setelah dengar titah Tuanku pun tidak faham,
ya, kerana dendam kesumat dan cemburu buta sebenarnya. Cemburu buta. Tuan Sri dan Petua, saya sebut tadi, mengapa saya beri keutamaan? Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kaitan dengan titah diraja. Ini hanya tanggungjawab Dewan. Setelah dilantik Yang di-Pertuan Agong, kita rakapkan penghargaan. Dan setelah pemergian Yang di-Pertuan Agong yang lalu, kita ucapkan terima kasih atas sumbangan tuanku. Itu saja. Faham. Dan sekali lagi Ketua Bangkang menyebut tentang kita yang buat ucapan. Saya nak tegur dia. Kerana seperti mana kita tahu, titah diraja itu masih titah diraja, walaupun dalam perkara-perkara pokok dari segi dasar masih tunduk kepada cadangan kerajaan. Tetapi titah diraja tentunya ada ruang untuk ditambah, diperkukuh, termasuk hal-hal yang menyakitkan hati mereka. Itu sebenarnya yang jadi masalah sekarang. Baik. Gila-gila anak abang dia gambar. Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingin menyatakan bahawa istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 yang diadakan sempena mesyuarat raja-raja yang ke-264 khas pada Rabu 31 Januari 2024 telah menyaksikan pelantikan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim bagi tempoh 5 tahun mulai 31 Januari 2024. Saya selaku Ketua Majlis Parlimen ke-15 bagi pihak Dewan Yang Mulia ini dengan sepenuh ikhlas ingin merafak sembah dengan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan ikrar taat setia Dewan ini dipersembahkan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia. Saya berkeyakinan bahawa kerajaan dan rakyat akan mendapat limpah rahmat dan kesejahteraan dari pemerintahan seorang raja yang adil, bijaksana dan prihatin terhadap rakyat jelata dan negara. Sebagai teras pemerintahan raja berperlembagaan, saya amat berkeyakinan dengan pemerintahan duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong kelak. Malaysia bakal diberkati dengan nikmat perpaduan dan kemakmuran yang berpanjangan. Saya juga ingin merafak sembah dengan ucapan menjunjung kasih dan setinggi-tinggi penghargaan Dewan ini turut dipersembahkan kepada ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Pahang Tuanku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Haj yang telah menaungi negara dan rakyat jelata selama 5 tahun yang lalu dengan penuh adil dan bijaksana. Alhamdulillah. Saya yakin seluruh rakyat jelata merasai hikmah keadilan dan kebijaksanaan tuanku dan memastikan keamanan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Semoga ke bawah duli Yang Maha Mulia tuanku dan Tengku Ampuan Pahang serta seluruh kerabat sentiasa dilindungi dan dilimpahi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, diberkati dengan kesihatan dan sejahtera selalu. Moga tuanku berdua terus dilimpahi dengan segala kehormatan serta kebesaran dan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala jua. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Sembah ta'zim daripada saya dan seluruh ahli Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih Tuan Ketua. Baik. Terima kasih Tambun. Itu saja. Itu saja. Bukan sampai 10 minit, 20 minit, 30 minit. No, bukan. Hanya beberapa minit. Hampa boleh tengok. Tadi hampa duk tengok aku selesai ni. Duk di minit yang kedua. Ni minit yang ke-9. 7 minit sahaja. 7 minit sahaja Anwar Ibrahim.
Tapi mereka buat teruk tu sebab Allah. Betapa munafiknya puak-puak ni. Betapa teruknya akhlak adab. Tak ada akhlak. Perangai buruk orang kata. Sedih kan kita ada pimpinan, kita ada parti politik, kita ada bekas Perdana Menteri yang macam ni. Sedih kan? Kita hanya nak ucap penghargaan. Kan? Tahniah, Alhamdulillah, moga sihat selalu. Kan? Apa yang Anwar Ibrahim ucap tadi. Kita nak bagi itu. Kita nak ambil masa. Memang siapa-siapa Perdana Menteri kita nak bercakap pun perlu buat usul. Memang menteri buat usul. Memang menteri buat usul, memang bersetuju Perdana Menteri bagi peluang kepada Perdana Menteri berucap, bagi ucapan. Tapi teruk sangat perangai mereka ni. Keluar, ramai-ramai keluar. Tak ada pun daulat tuanku yang last kali Anwar Ibrahim berucap. Dia tak ada. Senang-senang je perangai busuk mereka ni. Allah, aku sedih lah ada orang macam ni. Sedih di dalam politik Malaysia ada manusia munafik. Allah, keluar dekat sidang media dekat luar tu, oh, ini perkara luar biasa. Perkara luar biasa. Nak ambil masa sikit untuk nak bagi penghargaan kepada Yang di-Pertuan Agong. Buruk perangai mereka ni. Kan? Memang lah cara macam ni kita kena ingat satu dan kita perhatikan. Pada aku, insya-Allah Allah takkan izinkan, Allah takkan bagi peluang kepada mereka dapat menang hati rakyat. Mereka ni Allah, insya-Allah Allah takkan bagi peluang kepada mereka dengan cara mereka, dengan percakapan mereka, perbuatan mereka dapat menarik minat ke semua rakyat ni mengikut kehendak mereka, mengundi parti mereka. InsyaAllah, insyaAllah. Sebab tak lendut tengah jadi pembangkang. Perangai bukan main buruk, oi. Tengah jadi pembangkang sekarang ni, tapi dah perangai buruk. Bayangkan kalau jadi kerajaan. Dari mana negara rosak di bawah pemerintahan mereka? Dari mana rosak? Apa yang patut ada, tak ada kan? Tak ada. Apa yang ada, yang sebelum ni duk ada, main mereka memerintah, tak ada. Telur tak ada, ayam tak ada, apa semua tak ada. Sebab apa? Sebab mereka pengkhianat. Pengkhianat, penderhaka, penjenayah, pencuri, penyakau, perasuah. Allah. Teruk sangat ni puak-puak ni. Memang sangat-sangat memalukan kita ada seorang bekas Perdana Menteri yang macam Mahathir Mohamad dan juga yang Muhyiddin Yassin. Kan? Oh, tak apalah, last sekali barulah Perdana Menteri kita berucap. Dia. Oh, awak. Hang dah jumpa seseorang tu, hang nak berbincang dulu masalah hang ataupun hang nak berterima kasih dahulu. Kita nak mana tu? Of course lah, kalau kita nak jumpa seseorang yang pernah ada jasa kepada kita, keluarga kita, of course lah kita akan, oh terima kasih banyaklah hari tu hang tolong aku. Terima kasih banyaklah hang tolong anak-anak isteri aku. Terima kasih banyaklah. Okay, oh tak apa. Okey. Barulah kita berbincang masalah kita. Sebagai contoh lah. Tapi macam ni juga sidang parlimen. Anwar Ibrahim ketua kepada parlimen. So Anwar Ibrahim berhak bagi ucapan. Bukannya silang masa untuk ketua pembangkang. Kita tahu waktu tu adalah ucapan ketua pembangkang. Tapi ambil keputusan yang di-Pertua, ambil masa sikit. Ambil masa sikit untuk nak bagi ucapan kepada Perdana Menteri. Itu pun dibuat usul, dibuat undian. Nampak boleh tengoklah. Sebelum undian tu pun taruh mana dah. Mereka duduk mencari. Kan? Pendang tu. Betapa kuajaknya pendang tu. Oh, memang jujur aku cakap kalau perangai macam ni memang kita tak perlu hormat dah. Janganlah duk picum tangan dia ke, duk pi respect dia ke, tak payah. Sebab manusia macam ni, inilah perangai yang paling buruk. Munafik, masalah hati, masalah jiwa ni keterlaluan. Orang macam ahli parlimen Pendang, ahli parlimen Paguh, Muhyiddin Yassin, Hamzah Zainuddin, Taqiuddin. Oh, perangai cukup-cukup busuk. Tambah hadiah wang, hampa tak perlu tanya. Perangai dia teruk. Betapa teruknya perangai dia, tapi dia tutup dengan agama Islam. Dia tutup dengan ayat-ayat Quran. Dia tutup dengan fitnah-fitnah jahat kepada orang lain. Siapa lebih jahat sekarang ni?
Oh tapi takbir, takbir, takbir. Cerca orang, fitnah orang, aibkan orang. Bukti sampai sekarang dia tak dapat bawa. Ya? Tak payahlah. Hari ini Alhamdulillah Allah menunjukkan betapa buruknya perangai Perikatan Nasional, dan apabila pemimpin yang buruk akan melahirkan siapa dia? Pemimpin yang buruk akan melahirkan pentaksub, anak-anak, ataupun kalau ketua keluarga perangai yang buruk akan melahirkan anak yang perangai buruk. Samalah macam ni. Bila kepimpinan parti, kepimpinan akan melahirkan ahli-ahli parti yang perangai buruk. Sebagai contoh, pentaksub. Dah tahu itu rasuah. Dah tahu dah itu perbuatan rasuah. Tapi dia kata, oi itu sedekah. Itu sedekah, duk pertahankan. Duk pertahankan, itu sedekah. Itu adalah sedekah. Tahu-tahu mahkamah bersetuju menjatuhkan hukuman bersalah dan digugurkan kerusi itu ahli Parlimen Kemaman dan ahli Parlimen Kuala Terengganu. Digugurkan kemenangan Perikatan Nasional sebab daripada duit haram. Duit rasuah yang diberikan. Tak bersih. Kotor ya amat. Itu di dalam parti pun dah kotor. Bayangkan hati apa. Sebab tak dapat kedudukan, sebab tak dapat kuasa, sebab tak dapat apa yang dia harapkan. Walaupun duit dah habis berbilion. Tabak duit kau-kaunya. Wallahi Unipah nak ambil 100. Wallahi Unipah nak ambil 100. Sehingga tak tahu mana mai sumber duit tu. Sebab tu yang paling-paling kita takut sekali lah kan, kalau hampa tanya aku. Sebab benda yang haram, sumber yang haram, perkara yang haram, kita masuk ke dalam tubuh badan kita, dia akan melahirkan perangai-perangai yang macam haram jadah. Ni ya. Telah dilahirkan lah. Lepas tu duit yang haram, sumber yang haram, kita pergi bagi kepada kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita pun tahu itu duit haram. Dia akan lahirkan anak-anak yang haram-haram. Mudah cakap sikit. Jadi sangat-sangat buruk perangai-perangai mereka ni. Sangat-sangat memalukan, sangat-sangat menjijikkan, merosakkan pemikiran rakyat. Kalau rakyat yang masih terpengaruh dengan puak-puak ni. Wajib kena hancurkan Parti PAS, Parti Bersatu dan Perikatan Nasional. Wajib hapuskan pembangkang ni. Sebab mereka tak ada guna. Tak ada idea. Hanya reti kritik. Tapi penyelesaian cadangan mereka tak bagi. Kritik hentam-hentam nak berpolitik. Di dalam sidang parlimen pun nak berpolitik lagi. Oh, kononnya dia lah popular. Dia lah paling terkedepan macam membela rakyat. Dapat kuasa, haram apa, jadah apa pun tak buat. Tak ada idea. Tak ada duit hutang, tak ada duit hutang, tak ada duit hutang. Tapi dia rasa apa yang dia buat ni bagus dah. Sebab apa? Sebab dia tutup dengan ayat-ayat Quran, dengan hadis-hadis. Dia tutup wajah keburukannya dengan agama Islam. Itulah Perikatan Nasional. Jadi insyaAllah kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Janganlah menjadi manusia yang hipokrit. Aku nak pesan, jangan jadi manusia yang hipokrit. Wahai Perikatan Nasional, Parti PAS dan Parti Bersatu. Sebab perangai buruk hampa lah. Sebab tu Allah Maha ada nak abang ambil hampa. Sebab perangai buruk, penyakit hati, penyakit jiwa tu lah. Allah gerakkan 6 orang untuk melarikan diri daripada parti hampa. Memberi sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Settle. Jadi insyaAllah kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Jangan jadi pemikiran yang jumud. Ambil tahu, dengar pelbagai pihak. Dan dengar nasihat-nasihat. Dan dengar pandangan-pandangan orang. So kita berfikir di atas bumi yang nyata. Jangan jadi mangkak. Terima kasih banyak. Subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.